bukan tak boleh menghargai tokoh ataupun pribadi, tetapi jangan sampai ke peringkat mengagungkannya dan menjadikannya sebagai matlamat perjuangan. Tak, sama ada dia mengagungkan diri sendiri, itu penyakit ataupun dia mengagungkan tokoh lain, tokoh dalam gerakan dia. Dia tonjolkan nama tokoh, satu tokoh. Dia sepatutnya tonjolkan Islam, kan? Untuk orang kenal apa itu Islam dan prinsip Islam, perjuangan Islam. Tapi daripada dia sepatutnya menunjukkan Islam, dia telah tunjulkan tokoh. Karisma apa sajalah, kan? Jadi apa-apa saja semua bertitik tolak daripada tokoh tadi, ya. Katakanlah kalau tokoh tu masuk gaun, dia masuk gaun juga, tu masalahnya, kan? Sebab tu dalam memang kita dalam gerakan kita dah pesan awal, kan? Kita berjuang bukan sebab tokoh, kan? Kalau tokoh tu mati, kita masih lagi berjuang. Kalau tokoh tu dia masuk UMNO, kita tak masuk UMNO, kan? Macam tu, kan? Dia dapat fitnah, dia jahanam, kita stay macam tu, kan? Tapi masih ada orang yang melihat bahawa tokoh dia bersemangat kalau ada tokoh tu, kalau tak ada, tak ada lah. Ni dalam istilah gerakan dia panggil intimak syakhsi. Intimak syakhsi maksudnya komitmen yang diberikan tadi tu melihat kepada lebih bersifat individu. Jika ada individu tu dia semangat, jika tak ada, tak semangat. Ni mengagungkan peribadi. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam mengasihi ataupun membenci. Ini juga emosi. Kita boleh membenci, tapi mesti benci yang penuh berakal, ataupun kata apa, benci dalam waras. Tanda benci dengan waras ni, kita tahu sebab apa kita benci. Ada sebab kita benci, dan sebab tu munasabah. Ni kita benci, sebab apa benci? Tak, yang mudah pun benci, tak suka. Sebab apa? Tak ada sebab, yang penting benci. Itu tanda kebencian yang emosi, penuh emosi. Kita benci, okey, kita benci UMNO sebab ada sebab, kan? Kalau tak ada sebab, kita tak benci dia, kan? Kalau hilang sebab, kita suka kat dia. Aziz cakap, kan, kalau UMNO tu dia bawa Islam, kan, kita masuk UMNO, kita gabung, kita join dia, kan? Kita bubarkan PAS ni sebab dia dah bawa Islam, tak, kan? Tapi dia tak nak bawa Islam, jadi kita wujudkan PAS. Jadi kita benci sebab dia lawan Islam, itu je, kan? Bukan sebab dia tak cantik, kan? Sebab dia kutuk kita, bukan. Jadi membenci dan mengasihi berlebihan ni maksudnya kita benci tanpa sebab. Sama juga kita sayang kita tadi tu sifatnya pribadi, ya. Kita sayang dia bukan sebab Islam tadi, tapi kita sayang dia sebab dia ada fenomena yang kita kroni lah, macam tu, kan? Dan berlebihan dalam sayang, macam tu, kan? Dia tak macam yang Nabi kata, warajulan yatahabani billah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua antara golongan yang dinaungi oleh Allah. Dan hadis disebutkan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Disebut 7 golongan yang Allah memberi naungan di akhirat kelak, pada hari yang tiada naungan ataupun lindungan melainkan lindungan dan naungan daripada Allah SWT. Disebut antaranya 2 orang lelaki ataupun 2 orang dia berkasih sayang kerana Allah. Ini tak berlebihan kalau sayang kerana Allah. Dia bertemu kerana Allah, dan dia berpisah kerana Allah. Dia berlebihan dalam sayang. Bila kita sayang seseorang tu berlebihan sangat, nanti bila dia tak ada, mengganggu kerja kita pula, kan? Langsung dah nak berjuang, contohnya, kan? Itu berlebihan tu. Dia tak boleh macam tu. Sebab tu ada pepatah, kan? Dia sebut, ni bahasa Arab, dia sebut ahbib habibaka haunan ma ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baridaka yawman ma abrid baridaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Sedap, ya, kan? Sayangi orang yang kamu sayang tadi tu kepada-pada, jangan lebih-lebih. Boleh jadi nanti dia akan jadi musuh kamu. Satu hari nanti dia akan jadi musuh kamu.
Dan begitu juga bencilah orang yang begitu kepada jangan berlebihan. Boleh jadi satu hari nanti dia akan menjadi kekasih kamu, dah lebih cakap malu pula nanti kan. Kan ada masalah komunikasi kan. Kutuk gila-gila kan. Lalah kali dia join sekali kan. Ni dia lebih sudu, lebih dia pada kita kan. Untuk orang sudahnya dia geng kan. Dia tak boleh macam tu pula kan. Berpada-pada. Sama juga jangan sayang lebih-lebih kan. Nanti bila ada masalah dia susah melibatkan, orang kata pun bila melibatkan prinsip ataupun pendirian, mungkin kita akan mengorbankan prinsip disebabkan kasih sayang yang berlebihan dari Tuhan. Dalam Quran sebut bala yajrimana syan'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan disebabkan kebencian kamu kepada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil pula kan. Kita ada lawan politik, kita ada kita ada lawan politik, tapi jangan berlebihan kita mengutuk dia, membenci dia. Dan jangan kita membenci dia menyebabkan kita tidak berlaku adil dengan dia. Semua yang dia buat tu buruk semua, tak ada yang baik. Namanya buruk lah, tak ada yang baik kan. Macam tu kan. Tu tak boleh lah. Ada yang baik kita kena lihat, baik kan, kita kena puji kan. Yang tak baik, yang baik walaupun dia datang daripada musuh kita. Yang datang daripada dalam kawan-kawan kita tak baik, kena sebut tak baik lah kan. Walaupun dia kawan kita kan. Jangan disebabkan dia baik, dia kawan kita, dia buat tak betul, kita betul. Itu emosi. Kena tukar. Itu ada tu kan. Dalam kita ada. Orang kata apa? Double standard. Geng dia, ni dia buat, kelompok dia buat, jamaah dia buat salah, tapi seorang kita kan baik betul. Dia tak boleh lah macam-macam kan. Orang lain buat sikit je, langsung kan berbunyi-bunyi dia betul kan. Itu emosi kena tukar. Kemudian dia kata tenggelam dalam impian dan angan-angan. Dia asyik-asyik berangan je kan. Kalau dalam gerakan tu dia asyik cerita angan-angan. Angan-angan contoh ni tak kot ni Putrajaya tu angan-angan tak tahu lah kan. Tak tahu lah tu. Yang itu tak kan. Saya tanya orang yang bekerja. Tak bekerja tak cakap kan. Kalau tak bekerja tapi dia kata Putrajaya tak bekerja, atau angan-angan lah tu kan. Kosong je kan. Dia lebih kepada angan-angan dan impian. Tenggelam, tak ada tindakan, hanya berangan-angan macam tu kan. Kemudian cepat menuai hasil. Cepat menuai hasil. Belum sepatutnya, belum apa-apa dia dah nak buat. Dia dah nak kursi ni contohnya kan. Nak portfolio ni. Belum apa-apa lagi. Belum dapat lagi, dia dah bincang benda yang tak sepatutnya kan. Dah bergaduh, bergasak lah benda yang tak patut kan. Lepas tu pula nak cepat je. Asalkan dapat perintah negara dia, walaupun dengan kekerasan. Dapat kali ni kan, kalah negara ni, kita buat kita buat kekacauan, kita rampas kuasa, kita angkat macam contoh lah kan. Dia cepat dia nak buat hasil tu kan. Jadi tak boleh macam tu, dia kena itu bila tak dapat tu dia akan menyumpah seranah apa semua. Dia tak boleh jadi. Jadi cepat menuai hasil. Dan dia kata bersandar kepada niat yang baik tanpa menyelidiki kebenaran. Ini biasa ada orang kita. Kita tahu orang kita tak adalah buat kerja tu niat dia serong. Tak ada. Sebab tak ada gaji, tak ada komisen. Tapi itu tidak bermakna apa yang dibuat tadi tu betul. Sini dia kata sifat berbau emosi tadi tu, dia hanya bersandar kepada niat baik, tapi dia tak menyelidiki kebenaran sesuatu tindakan tadi tu kan. Dia tahu orang tu berniat baik dah cukup. Ataupun orang tu sebarkan khabar angin. Kita ada musuh dalam semua. Dia kata kan, kita pun terima langsung. Kita tak petikai kan. Sebab kita kata takkan kot dia baik tu kan. Dia takkan terentong, niat dia baik. Tak mungkin cakap benda tak betul. Tak boleh. Yang semua benda harus mesti ada bukti ya. Main cakap kita ada bukti, tapi sampai bila pun kita kata kita ada musuh dalam selimut.
Bukti apa? Kita ada bukti. Nabilah kita dedahkan. Sampai sudah tak dedah. Itu tak ada lah tu. Itu kosong lah tu. Sini dia sebut apa cara untuk menyelidiki kebenaran. Meneliti setiap yang disampaikan, membandingkan pandangannya dan pandangan orang lain. Kalau pandangan tu datang daripada dia, nak tahu betul ataupun tidak betul, dibandingkan dengan orang lain. Kena saling compare. Kalau datang daripada ketua dia, dibandingkan dengan orang lain, tengok tak nak tahu benar ataupun tidak benar. Pandangan yang janggal ataupun tidak betul, pandangan yang tidak betul ataupun tidak benar, akan kelihatan janggal juga. Akan kelihatan janggalnya bila kita bandingkan. Macam tu kan. Kemudian bertanya orang lain dalam hal yang tidak diketahui ya. Kalau kita nak tahu sesuatu perkara tapi kita tidak arif dalam bidang tu, kita tanya orang yang tahu, yang kita langsung buat keputusan. Tanya orang yang lebih arif. Kita nak tentukan pendirian kita dalam masalah ekonomi. Kita tak tahu ekonomi, kita tanya pakai ekonomi ya. Apa masalahnya? Kita JST kan, kita bukan berarti sangat ni ya. Jadi kita dengar dulu pandangan orang yang arif tentang JST tu, baru kita buat kesimpulan. Macam tu kan. Langsung je sebab datang daripada ni kan, daripada kaum kita keadaan UMNO kan. Jadi setiap elok kan, dia kena ada kajian benda tu kan. So kena tolong apa, kena menyelidiknya benar atau tidak benar. Kemudian tidak mencuri perkara yang bukan bidang. Ni sama lah. Okey, kemudian dia kata antara ciri-ciri yang berbau emosi tadi tu, tindakan yang berbau emosi, tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Tak ada musyawarah, tak ada perbincangan. Dia langsung buat keputusan. Kadang-kadang dia tak pakai editing, dia sendiri kepala dia buat keputusan. Tergesa-gesa kan. Apatah lagi kalau perkara yang diputuskan tadi tu perkara yang besar, yang melibatkan parti ataupun jamaah, yang melibatkan hubungan antara jamaah dengan jamaah, parti dengan parti. Yang ini perlu kepada perbincangan antara parti, tapi dia langsung je buat keputusan sendiri kan. Itu tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa ni bila dia membelakangkan ahli mesyuarat. Dia langsung je buat keputusan macam tu kan. Dewan harian pun tak pakai. Sepatutnya masalah yang kritikal, yang perlu diputuskan segera, dia kena putuskan sama dewan harian. Dia tak panggil pun disebabkan dia ni jenis sangat, dia langsung putuskan je kan. Jadi tindakan dia tu membuat keputusan secara tergesa-gesa. Itu berbau emosi. Kemudian salah memahami konsep tawakal. Salah memahami konsep tawakal. Dia orang kita faham tawakal ni, kalau tawakal ni kita janganlah terlampau mikir masa depan. Itu fahaman yang salah lah. Dia kata semua benda telah diatur oleh Allah Ta'ala, jangan fikir. Macam lah kan, kalau macam kita besok nak sarapan apa, kalau buat ni kan, jangan fikir besok kan, tawakal je. Belum besok lagi saya fikir benda tu kan. Sekali tengok macam betul kan, tapi kadang kena fikir benda tu kan. Sama juga dalam jamaah. Kita kena merancang untuk masa depan kan. Jadi ada orang yang faham salah tentang konsep tawakal. Dia kata kita jangan merancang sebab benda telah diputuskan. Tawakal. Tawakal. Ada satu kisah zaman Nabi kan. Seorang Arab Badui, dia datang ke dalam masjid. Dia bawa unta. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, a'aqiluha wa atawakkal, atau a'aqiluha atau ada'uha wa atawakkal. Ya Rasulullah, a'aqiluha atau ada'uha wa atawakkal. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana untanya aku nak tambat je ke, ataupun aku biar je, tak payah tambat, aku tawakal kepada Allah Ta'ala. Kalau ditakdirkan unta ni masih aku punya lagi, ya di situlah, tak tambat punya akan aku dapat juga. Tapi kalau ditakdirkan bukan punya, dia akan lari lah. Jadi tak payah tambat. Nabi kata apa? Bal, Nabi kata ilqilha wa tawakkal. Nabi kata tambat unta kamu, nanti barulah tawakal. Macam tu kan dalam Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, azam kat situ bukan maksudnya kita niat nak buat lepas tu dah tinggalkan. Azam dia tak sama dengan niat, lain dua tu kan. Azam ni keinginan yang kuat, dia sertai dengan tindakan, tu azam.
azam, keinginan yang kuat yang disertai dengan tindakan. Maknanya bila kamu sudah bekerja, maka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi kata macam tu dekat bagi diri kamu tambat, kemudian barulah tawakal. Jadi bila kita salah faham konsep tawakal, maksudnya tidak berusaha apa-apa kita buat, tak payah ni. Kalau dari takdiran kita menang, kita tak bekerja pun kita menang. Tak payah nak pergi pancing undi apa semua. Contohlah kan, kalau dalam politik kan, tak payah pergi pancing undi, tak payah keluar duit, tak payah kau bertumpik sana sini habis-habis, tak payah. Kalau dah kita menang, kita menang. Contohnya kan, salah tu kan, tak boleh. Dia kena, benda tu kena kerja kan. Sebab kita tak tahu masa depan macam mana. Kalau kita tak tahu, kita kena biar kan. Dia orang ni kan, bila kena tang barang dia pandai pula bertawakal tu kan. Konsep tawakal tu kan, barang berharga rumah dia tahu pula simpan yang dia elok kan. Kenapa tak cakap tawakal dia, tak payah kunci rumah kan. Si duit kau tu tak payah letak dalam bank, biar je. Motor tu tak, biar je kunci motor kat situ kan. Kalau dah kau punya, insyaAllah tak ada orang curi. Dia tak buat kat tu, pandai dia. Oh, kat motor kunci simpan semua kan. Kat situ pandai dia kan. Tapi bila yang tak berkena, tak kena mengena dengan barang dia, oh tawakal saja kan. Tawakal saja. Bila kena dengan barang dia kan, pandai dia jaga kan. Kalau tinggal rumah, bini ada dengan anak, risau, takut orang masuk ke, curi bini ke telefon. Okey, takut pula dia kat situ, tawakal dia lah kan. Kalau dah ditakdirkan dia takkan lagi punya, tak kau curi punya. Tapi tahu dia kat situ kan. Bila tang kena orang lain, dia tawakal saja kan. Itu masalah. Dia salah memahami konsep tawakal. Kemudian mengabaikan lumrah alam ataupun sunnah kauniyah. Apa lumrah alam? Dalam Quran Al-Hakim